Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimni ma jahiltu wa zakkirni ma nusitu. Amma ba'd. Yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siap, pengurusi surau, ahli jawatan kuasa surau, para asatizah, para alim ulama, tuan-tuan guru, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia waktu yang Allah berikan kepada kita dapat kita sama-sama hadir pada pagi ini, pada pagi minggu ini untuk sama-sama mengerjakan solat subuh berjemaah. Seterusnya Allah memberikan kelapangan waktu, keizinan sebahagian daripada kita untuk duduk terus lepas subuh mendengar tazkirah subuh, kuliah subuh pada pagi ini. Moga-moga dengan demikian hati kita ini Allah jadikan hati yang semakin tunduk dan patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga dengan demikian Allah jadikan hati kita ini cenderung tunduk, ingin kepada kebaikan, dan dalam waktu yang sama hati kita ini Allah Ta'ala jadikan hati yang benci kepada benda-benda yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah dua perkara yang sangat berat untuk kita terapkan dalam kehidupan kita, untuk kita menjadi manusia yang terbaik di muka bumi ini, untuk kita menjadi khalifah di muka bumi ini. Allah suruh kita al-amru bil ma'ruf, benda yang baik tu kita buat, an-nahyu 'anil munkar, yang buruk tu kita jauhkan. Andai kata dua perkara ini boleh kita laksanakan dengan baik, maka insya-Allah syurga Allah Subhanahu wa taala itu milik kita semua. Moga-moga dengan kehadiran kita ini juga Allah limpahkan rahmat, keampunan dan menjadi asbab bukan sahaja Allah Ta'ala berikan taufik dan hidayah kepada kita, tetapi dengan belas kasih rahmat Allah Ta'ala berikan taufik dan hidayah kepada suami, isteri, anak-anak kita yang mungkin tidak dapat hadir bersama pada pagi ini. Jadi muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, insya-Allah pada pagi ini saya akan sambung kitab yang dibahaskan pada bulan lepas, iaitu sebuah kitab yang membahaskan tentang rahsia alam malaikat, jin dan syaitan, daripada sebuah kitab Arab yang bertajuk Alam al-Malaikah al-Abrar, Alam Jin wa Syayatin, karangan seorang ulama yang tersohor, iaitu Profesor Dr. Umar Sulaiman al-Ashqar. InsyaAllah pada pagi ini kita akan melihat terus kepada muka surat 101. Pada kuliah yang lepas saya telah membicarakan pengenalan kepada siapa penulis pengkarya kitab ini, kemudian kita berkenalan dengan isi kandungan kitab ini. Kalau kita perhatikan kitab ini, pengarang dibawakan pada mula itu membicarakan tentang malaikat, hubungan malaikat dengan manusia, dan seterusnya apa kaitan di antara malaikat dengan kehidupan kita sehari-harian. Maka saya pilih untuk kita terus ke muka surat 101 ni, sebab setiap sesuatu yang akan dibahaskan pada 101 ini dia ada berkait dengan yang sebelumnya. Dan 101 inilah dia membicarakan tentang satu makhluk Allah yang menjadi musuh kita yang utama, iaitu namanya jin. Yang daripada makhluk yang nama jin inilah nanti bila kita bahaskan tentang jin, kita dapat buat compare. Kalau jin begini, manusia begini, malaikat begini. Daripada jin inilah dia keluar yang makhluk namanya syaitan, yang makhluk namanya iblis,
yang makhluk namanya ifrit. Jadi kita dapat kenali bahawa makhluk ciptaan Allah ni yang besar, yang ada yang jelas, ada namanya malaikat yang kita tak nampak, ada namanya jin, dan yang nampak sesama kita manusia. Kemudian yang lain itulah haiwan-haiwan, binatang-binatang, kemudian tumbuh-tumbuhan. Kemudian makhluk lain ada juga jenis mikroorganisme, kita tak nampak ada juga kan, yang jenis kuman-kuman yang kecil-kecil. Itu tak apalah, itu jenis-jenis yang itu ada juga disentuh oleh pengarang dalam kitab ini. Jadi apa pentingnya kita berkenalan dengan jin ini? Kerana kita dekat muka bumi ini kita ada musuh. Allah Ta'ala ciptakan kita musuh, dan antara musuh kita yang terbesar ialah jin, yang mana musuh ni kita tak nampak. Bila kita tak nampak, kita kena kenal dia dengan baik. Bila kita kenal dia dengan baik, barulah kita tahu bagaimana kita nak handle dia dengan baik. Kalau kita ada masalah dengan dia, bagaimana cara kita berdepan dengan dia. Kitab ini dia bukan sekadar untuk kita berkenal-kenalan, tetapi Syekh Umar Sulaiman Al-Ashqar ini dibagikan kita kenal supaya kita tahu apa tindakan yang perlu kita ambil untuk kita protect diri kita, keluarga kita, anak-anak kita daripada terkena gangguan makhluk-makhluk yang namanya jin ini. Jadi kalau kita nak kenal sesuatu itu, kita ada masalah, kita kena kenal dia daripada A sampai Z, baru kita dapat kuasai dengan baik. Contoh, kalau kita tengok seorang engineer kapal terbang, kalau kita tengok kapal terbang yang terbang dekat udara sana, tengok kapal terbang, kalau tiba-tiba orang suruh kita ni buat kapal terbang, boleh ke? Confirm kita tak mampu. Melainkan setelah kita belajar daripada A, B, ambil step by step, kita jadi engineer, pakar dalam bidang buat kapal terbang, kemudian baru kita boleh buat ciptakan kapal terbang. Kemudian bila kita dah ada kapal terbang, baru kita tahu apa masalah-masalah kapal terbang, problem dia begini, dan kita nak cipta kapal terbang yang lain-lain lagi dengan spek yang lebih canggih, dengan lebih laju, lebih selamat, lebih tahan lama. Begitulah dengan makhluk namanya jin ini. Kita kena berkenal-kenalan dengan dia. Bila kita dah kenal dia, baru kita tahu okey, kelebihan dia kat sini, kelemahan dia kat sini. Kita pula manusia, kelemahan kita kat sini, kelebihan dia dekat sini, dekat mana yang boleh kita masuk untuk kita deal dengan makhluk ini dengan baik. Okey, kata pengarang dia tu, apa definisi dan pengertian apa dia nama makhluk jin ini? Dia kata jin adalah alam lain di luar alam manusia dan alam malaikat. Pertama, kata pengarang, kata jin ini dia ada alam dia sendiri, dia di luar daripada alam manusia dan alam malaikat. Masuk manusia, kita nampak kita, malaikat dia ada alam dia. Walaupun kita tak nampak malaikat ni dekat alam dia lah, alam malaikat. Jin ni juga dia ada alam dia sendiri. Jin ada alam dia sendiri. Cuma antara alam jin dengan alam malaikat kita tak nampak dua-dua. Yang malaikat ada alam dia sendiri dalam kalangan malaikat, jin ni ada alam dia dalam kalangan jin. Cuma ulama kata jin ni ada boleh waktu dan ketikanya dia boleh nampak malaikat. Begitu secara umum, sebab tidak ada dalil yang jelas daripada Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata pengarang, antara jin dan manusia ada sejumlah kesamaan dari segi kepemilikan akal dan ilmu. Maksudnya jin ni, makhluk yang namanya jin yang kita tak nampak ni, dia sama dengan manusia. Pengarang tak samakan dengan malaikat, tapi pengarang samakan dengan manusia. Yang mana dia ada akal. Jin ni dia ada akal. Allah Ta'ala anugerahkan dia dengan akal. Satu. Kemudian jin ni dia ada ilmu. Dia belajar macam kita, ada sekolah, ada sistem pendidikan, yang mana benda tu kita tak dengar di alam malaikat. Malaikat Allah Ta'ala tak bagi jadi macam tu. Malaikat suruh sujud je. Yang ni tasbih je. Yang ni tukang catat kebaikan, memang malaikat tu cipta, memang ni kerja dia catat benda-benda baik yang kita buat kan. Terus skop kerja dia gitu terus. Tapi jin ni lain. Jin ni dia ada lahir pada kecil, membesar, akhir mati. Cuma umur dia nanti kita bahas. Umur ulama kata umur dia panjang mana.
Tapi maksudnya nama jin ni dia ada akal, boleh berfikir, dan dia ada ilmu, dia ada teknologi, dia belajar, dia cerdik, dia pandai, ilmu dia bertambah di alam dia, kan? Serta kemampuan untuk memilih jalan kebaikan dan keburukan. Jin ni juga satu makhluk yang Allah jadikan dia ni boleh jadi baik, boleh jadi jahat. Kalau kita dalam Quran Allah Ta'ala sebut fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam diri kita manusia ni Allah Ta'ala jadikan, Allah Ta'ala berikan ilham, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Ta'ala ilhamkan kita pada manusia untuk jadi baik atau jadi jahat. Ada dua jalan. Sebab itu Allah Ta'ala bagi kita akal. Allah Ta'ala bagi kita akal untuk kita fikirkan. Kemudian hati itu dia sama mempertimbangkan apa keputusan yang nak dibuat. Dan akal tu sentiasa dia rasional sifatnya. Kalau akal, kalau dia tak rasional, maksudnya bukan akal, maksudnya hati dia bermasalah. Akal Allah Ta'ala bagi, akal ni sifat dia fitrah, dia rasional apabila dia berfikir. Dan kalau manusia tu fa'alhamaha fujurha wa taqwaha, Allah Ta'ala bagi dua-dua untuk kita pilih. Tuan-tuan, pagi ni Allah Ta'ala bagi dua-dua dekat kita. Tuan-tuan nak baring terus dekat katil tidur pun boleh, semayang kat rumah boleh. Tuan-tuan boleh buat pilihan. Oh, pagi ni ada kuliah subuh, tantah cerita bab jin, seronok juga nak dengar. Datang ke surau, kan? Mungkin boleh berlaku begitu. Maksudnya nak tidur terus boleh, ataupun datang ke surau solat berjemaah. Maka itu fa'alhamaha, Allah Ta'ala ilhamkan. Yang namanya manusia begitu Allah Ta'ala beri. Kita boleh pilih untuk dapat syurga Allah, ataupun kita pilih untuk masuk neraka Allah. Maka adil tak Allah Ta'ala tu pada manusia? Adil. Sebab itu kita tengok dalam ayat-ayat Quran, Allah Ta'ala nukilkan bahawa ketika mana kita dihisap oleh Allah di hari akhirat, tak ada manusia yang menyalahkan Allah. Kata Allah Ta'ala, tak patut buat begini, aku tak tahu ya Allah, ini pun aku tak tahu, ini pun aku tak tahu. Kita nak salahkan Allah dengan sistem kejadian manusia, kehidupan. Tak, kita tak pernah nak salahkan Allah. Sebab itu dalam biasa kita baca pagi Jumaat surah Sajdah, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Ketika mana kamu melihat orang yang buat dosa, orang yang bersalah di depan Allah, mereka ni akan tundukkan kepala ketika mana kita dihisap di hari akhirat kelak nanti. Bukan kita je, maksudnya jin pun sama, dihisap. Kita ni dihisap depan Allah hari akhirat, jin pun kena hisap. Ketika mana kita dihisap depan Allah, izin nakisuru usihim inda rabbihim, kita akan tunduk kepala. Orang buat salah, Allah cakap ni betul, nak suruh apa, semua tak nak tunjuk, semua keluar, tunduk aja. Kata Rabbana absarna wassami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kita tak kata, tak puas hati dengan keputusan Allah, sebab Allah itu adil. Apa yang boleh manusia yang buat dosa itu kata? Dia kata Rabbana sami'na absarna wasam, kami dah betul ya Allah, azab tu betul, neraka tu betul, mizan timbangan ni betul, kami dengar, kami lihat. Farji'na, apa yang kita minta pada diri kita, minta irji'na, pulang balikkan kami ke dunia, na'mal salihan. Sebab apa? Baru kita tu Allah kena buat amal-amal soleh lah. Datang sembahyang subuh berjemaah, solat sunat, dengar tazkirah, dengar kuliah, tambah ilmu, zikir, dengan sedekahnya, dengan puasa, na'mal salihan, nak buat amal soleh. Inna muqinun. Pada ketika itu baru kita kata kami yakin ya Allah, kami betul-betul yakin. Bukan kita manusia, tetapi jin pun sama. Jin pun dia akan berlaku benda yang sama pada dia ketika mana dihisap di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah Ta'ala sebut ketika mana kalau manusia ni Allah beri peluang, kalau ini berlaku, maksudnya Allah Ta'ala takkan pulangkan balik manusia telah dihisap hari akhirat tu, takkan balik ke nurul balik. Tetapi kalau dia kata, kalau Allah Ta'ala balikkan ke dunia, adakah kita nak jadi, kita boleh berubah jadi orang-orang yang baik? Itu soalan dia.
yang katakan na'mal salihan inna muqinun, kami akan buat amal yang saleh, inna muqinun, kami telah yakin ya Allah. Betulkah berlaku begitu? Allah Ta'ala rekod dalam surah Al-An'am, dalam surah awal surah Al-An'am tu Allah Ta'ala sebut walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahu lakazibun. Allah Ta'ala kata manusia yang ketika mana sedang dihisap itu, yang minta balik ke dunia itu nak buat amal-amal yang saleh, kata Allah walau ruddu, kata Allah, kalau kami kembalikan manusia yang mohon dengan Allah nak balik ke dunia tadi, Allah Ta'ala kata walau ruddu, kalau kami kembali, la'adu limanuhu anhu, Allah Ta'ala kata manusia itu dia akan adu limanuhu anhu, dia akan kembali buat dosa-dosa dia yang dulu. Tu la'adu limanuhu anhu, dia akan kembali buat dosa-dosa balik. Walaupun tadi dah kena hisab, takut neraka, takut azab Allah, takdir Tuhan, Allah Ta'ala hantar balik ke dunia, bagi kau kata nak jadi baik kan. Tak, Allah Ta'ala kata la'adu limanuhu anhu, manusia yang tadi kata nak balik, dia akan buat balik benda dosa-dosa tu. Wa innahu lakadzibun, kata Allah, sungguhnya manusia itu berdusta, makhluk Allah itu berdusta. Sebab apa? Sebab takdir Allah tu dah berlaku. Sebab takdir Allah tu telah berlaku. Kita ni manusia, jin juga ada takdir-takdir yang telah Allah tetapkan. Kalau kita dah ditakdirkan begitu, maka kalau akhirat besok dengan hisab ni, kalau balik dunia dia akan jadi macam tu juga. Sebab itulah tengah kita ada dekat dunia ni, kita hidup ni tengah ada umur saki-baki umur kita kena buat yang terbaik. Sebab inilah yang menentukan kita di akhirat kelak besok. Kalau Allah bagi balik, dia akan jadi macam ni juga. Kalau tuan-tuan datang subuh Jumaah ni, kalau Allah bagi balik kat dunia besok, tiba-tiba tak nak sembahyang subuh, nak tidur kat rumah, tak jadi juga. Dia datang juga subuh kan. Nak buat lagi baik tak boleh, nak buat lagi jahat pun tak boleh. Sebab itu dah takdir Allah. Jadi selagi mana umur kita ni ada, kita kena pilih yang terbaik, cari ruang dan peluang untuk buat amal ibadat, untuk buat amal-amal saleh, supaya jadi bekal kita depan Allah Ta'ala, supaya nanti ketika mana kita bertemu dengan Allah, waktu itu kita puas hati tuan-tuan. Waktu kita dah nak mati nanti, Allah Ta'ala nak tarik dah nyawa kita, datang malaikat, tengok malaikat, Allahu Akbar, pakai jubah putih, sedap hati kita pun kata radhiyallahu anhum wa hati pun senang nak bertemu dengan Allah. Alhamdulillah, terasalah ya Allah ya Tuhanku, boleh dalam hati kita boleh sebut, ya Allah ya Tuhanku, aku dah cuba buat yang terbaik dengan umur yang Engkau berikan ya Allah, dengan kesihatan yang Engkau berikan ya Allah, dengan rezeki-rezeki yang Engkau berikan kepada aku ya Allah, aku dah cuba buat yang terbaik ya Allah, ini yang aku persembahkan kepada Engkau. Ketika itu radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah redha dengan bertemu kita, dan kita juga bersedia untuk bertemu dengan Allah SWT. Itu kita kena pilih, ambil itu. Itu dikatakan bahawa jin itu juga ada kemampuan untuk pilih kebaikan dan juga keburukan macam manusia. Kemudian kata pengarang, jin itu berbeza dari manusia dalam beberapa hal. Cuma jin ada beberapa hal dia berbeza dengan manusia. Yang terpenting, poin yang paling besar kata pengarang adalah bahawa asal ciptaan jin itu berbeza dengan asal ciptaan manusia. Beza, mula ciptaan jin tak sama dengan mula ciptaan manusia. Apa dia? Mereka disebut dengan jin kerana mereka tidak boleh dilihat oleh mata kasar kita. Apa firman Allah? Maksudnya dia tidak boleh dilihat, bukan daripada kejadian yang boleh dilihat dengan mata kasar. Allah Ta'ala sebut apa? Innahu yarakum min haitsu innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Sesungguhnya ia, yakni golongan jin itu dan pengikut-mengikutnya, yarakum, jin dia dapat tengok kita, dia menjelas, dia dapat nampak tengok kita. Huwa wa qabiluhu, maksudnya jin semua dengan kabilah-kabilah, suku kaum jin, dia banyak suku kaum dia,
Macam kita ada Melayu, ada Jawa, ada Mendeling, ada Cina, ada India, ada suku-suku dia. Jin pun macam itu juga. Nama dia, kita manusia, ni nama dia jin. Banyak suku kaum dia, kan? Bahasa-bahasa dia. Jin yang duduk dekat Britain, dia cakap English lah. Dia tak cakap bahasa Melayu, tak cakap Jawa. Tapi jin yang duduk dekat Indonesia, dia cakap Jawa lah, kan? Okey, begitu maksudnya. Huwa wa qabilu min haitsu la tarawnahu, dari suatu tempat yang kamu tidak boleh melihat mereka. Kita tak nampak jin. Jin semua kalau dia ada, dia nampak kita, kan? Kalau dia berada dengan kita, tak semestinya dia ada kat sini. Mungkin dia ada dekat tempat lain. Dan mungkin juga ada di antara kita ni yang tengah duduk, jin duduk ni, itu yang dia terlentuk, ngantuk dia pagi-pagi tu, kan? Ada jin yang duduk berdamping dengan dia. Okey, itu sudut pertama yang nak diterangkan oleh pengarang, perbezaan yang paling ketara. Okey. Kemudian kata pengarang, asal usul jin. Apa nak tengok? Asal usul jin ni bagaimana? Dia kata Allah Subhanahu Wa Taala telah memberitahukan bahawa jin itu dicipta dari api. So tadi nampak tak nampak. Kedua, asal usul jin ni diciptakan daripada api. Daripada api. Kalau malaikat daripada cahaya. So api dengan cahaya ni dia ada kedekatan. Api, cahaya tu hasil daripada api tu. Dia ada cerahan cahaya tu, kan? So ada dekat beza dengan kita. Manusia kita ni tanah, kan? Okay, dia nak cerita secara jelas. Hal ini sebagaimana firman Allah. Allah Ta'ala sebutkan, wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Surah Hijr ayat 27. Allah Ta'ala kata apa? Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam. Dalam pada ini kita boleh faham, dan ayat Al-Quran ini Allah Ta'ala sebut bahawa makhluk yang nama jin itu dia diciptakan sebelum manusia. Malaikat sebelum manusia, jin juga sebelum manusia. Sebelum kita ni ada, Allah Ta'ala ciptakan jin itu dulu. Lepas ciptakan jin, baru Allah Ta'ala ciptakan manusia. Dan jin itu Allah Ta'ala sebut dari api yang sangat-sangat panas. Maksudnya api yang paling panas itu yang dijadikan jin, diciptakan jin. Kemudian nanti ni dia akan bahas jenis panas tu bagaimana. Api yang sangat panas. Supu juga manusia, bila dikatakan ciptakan manusia ni daripada tanah, ya tanah, bukan tanah biasa-biasa, ada juga spek jenis tanah dia. Kemudian kata pengarang, dia bawakan dalil seperti surah Ar-Rahman ayat 15, wa khalaqal jan min marijim min nar, dia kata, dan dia, yakni Allah, menciptakan jin itu dari nyala api. Ini juga tadi daripada api yang paling panas. Kemudian datang dalil yang kedua menyebutkan jin itu dari nyala api yang menyala-nyala. Diciptakan jin itu. Kemudian datang para ulama, para mufassir, sebab bila Nabi tak sebut dengan jelas, kemudian kita pula tak tahu, kita kena tengok ayat Quran, tengok hadis Nabi. Kemudian datang para sahabat ni memberikan tafsiran, sebab sahabat ni lah yang duduk dengan Nabi. Sahabat ni yang tahu apa sebenarnya yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia kata, sementara itu Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi, Ibnu Abbas, kemudian dia kata Ikrimah ni dia dah masuk golongan tabi'in. Ada golongan tabi'in. Mujahid, Al-Hasan masuk Al-Hasan Al-Basri. Kebanyakannya yang mula memberikan tafsiran kepada ayat-ayat Quran ini, kebanyakannya daripada golongan tabi'in ke bawah. Kalau para sahabat ni, sahabat sifat dia macam sebagaimana sifat Nabi. Dia beza dengan tabi'in. Sahabat dia tidak akan bercakap sesuatu melainkan benda itu yang dicakap tu memang daripada kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu akidah kita. Kita ni semua ahli sunnah wal jamaah, kan? Bukan Syiah, bukan Qadariyah, bukan Jabariyah, kan? Kita akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Kita yakin, kita diajar meyakini bahawa para sahabat semua siqah. Siqat maksudnya para sahabat ni semua boleh dipercayai. Bahawa para sahabat ni dia tidak akan cakap sesuatu melainkan apa yang dicakap tu memang Nabi cakap. Tambah bila dicakap benda-benda yang ghaib, tak tahu. Sebab apa? Sebab mereka ni, sahabat ni diajar oleh Nabi. Nabi
Begitu sifatnya. Kadang-kadang sahabat tak tahu, banyak benda sahabat tak tahu. Tanya Nabi, Nabi pun tak tahu. Nabi pun manusia, Nabi tak tahu. Nabi pun kata, Nabi diam. Apabila Nabi diam, maksudnya Nabi tak tahu. Nabi akan tunggu wahyu daripada Allah. Nabi akan tunggu kalau Jibril datang bagi tahu. Bukan semua benda Nabi tahu. Tak. Nabi tahu dengan apa? Dengan wahyu daripada Allah. Jadi Nabi ajar sahabat, kalau tak tahu sesuatu, diam. Jadi sahabat perangai dia macam Nabi. Itu yang kita ahli akidah kita, ahli sunnah jemaah. Kalau sahabat tu kita terima dia, sebab kita mempercayai sahabat semua siqat, boleh dipercayai. Nabi dia diam bila ditanya, kemudian tunggu wahyu datang, baru Nabi kata begini dapat wahyu. Tanya pula begini ni, diam. Nabi tak tahu. Ada waktu dan ketikanya Nabi ni memberikan pandangan sendiri. Kemudian ada para sahabat dia kata, biar betul Nabi cakap begini, kan? Sahabat pun dia argue juga, betul ke begini? Maka sahabat dia akan tanya Nabi, ya Rasulullah, adakah ini wahyu daripada Allah? Maka Nabi SAW dia kata, tak, yang ni pandangan aku sendiri, kan? Tambah kalau benda-benda ghaibiat, benda-benda yang gaib, yang tak nampak, cerita tentang jin, syaitan, malaikat, yang tu para sahabat percaya terus. Tapi kalau benda yang sifatnya duniawi, sahabat ni dia dengar, dia tak terima terus, tapi dia menilai benda yang duniawi. Dia pun akan tanya Rasulullah, ya Rasulullah, wahyu ke ni? Maka Rasulullah akan beritahu. Kalau wahyu, Rasulullah kata ini wahyu, maka sahabat dia akan taat. Tapi kalau Rasulullah kata tak, ini pandangan aku sendiri, kalau Rasulullah kata ini pandangan ni, maka sahabat kata, kalau begitu pada pandangan saya begini ya Rasulullah. Tengok bagaimana Nabi diajar para sahabat interaksi dari sudut ilmu, dari sudut kefahaman. Contoh paling mudah kita tengok ketika mana berlakunya peperangan Badar. Peperangan Badar tahun kedua Hijrah, Nabi pergi ke Badar. Badar lebih kurang dalam 100 km lebih ke arah laut daripada Madinah. Nabi pun cari tempat, semua ikut Nabi. Nabi pun cari, okey, kita berhenti kat sini lah, buat kemah kat sini kan semua ni. Kemudian bila berhenti je, para sahabat kata, adakah Nabi ni wahyu daripada Allah, kan? Sebab sahabat ni pun, ialah sahabat ni orang Badawi, dia pergi padang pasir, mereka pun ada ilmu, ada kepakaran nak berperang, semua tempat macam mana yang sesuai. Maka sahabat dia tanya, ya Rasulullah, adakah kita berhenti kat sini, nak berkemah kat sini, arahan daripada Allah? Nabi kata, tak, ini aku bijak sendiri, pandai ni, idea aku sendiri. Maka sahabat kata, kalau begitu Rasulullah, tak sesuai sebenarnya kita nak berkubu di sini. Kita kena cari tempat yang dekat dengan air, kawasannya begini. Maka Rasulullah terima. Pada kata Rasulullah, iya begitu. Waktu jom, cari, tolong bantu aku cari tempat yang sesuai. Begitu sifat ni. Sahabat ni tu beza. Kalau macam Mujahid, Al-Hasan, Al-Basri, ni golongan tabi'in. Tabi'in ni dia mula sifat dia mula mentafsirkan sesuatu. Sebab bila tabi'in tanya sahabat sifat dia macam Nabi. Sahabat ni diam, dengar, tak tahu, sahabat dia akan diam. Maka lahirnya golongan tabi'in, dia akan mula mentafsirkan berdasar apa yang dia faham. Maka di sini kata pengarang, sementara itu Ibnu Abbas, Ikrimah, Mujahid, Al-Hasan dan lain-lain menafsirkan makna dari kalimat marij min nar. Dia kata marijim min nar itu dengan mengatakan iaitu hujung kobaran api, hujung api yang menyala-nyala. Maksudnya jin itu api bila menyala, ujung api itu dia ada pangkal api, tengah, ujung. Maksudnya yang namanya jin tu Allah ciptakan pada ujung sekali. Yang dapat difahami hujung api itulah tempat yang paling panas, iaitu marijim minar, ujung api itu, ujung nyalaan tu diciptakan golongan jin. Itu pendapat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni sahabat Nabi, dia faham begitu. Dalam riwayat lain disebutkan iaitu api pilihan yang terbaik. Ada juga dalam Al-Bidayah wan Nihayah oleh Ibnu Katsir disebutkan bahawa iaitu api pilihan yang terbaik. Maksudnya Allah ciptakan jin itu daripada jenis api yang terbaik. Ada
adalah jenis-jenis api dia. Okey. Kemudian An-Nawawi pula. An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, disebut Nawawi ni kita lah, mazhab kita mazhab Syafi'i kan. Ada kitab namanya Sahih Muslim, syarahnya oleh An-Nawawi. An-Nawawi dia kata dalam syarah Sahih Muslim, dia kata al-marij adalah kobaran api yang bercampur dengan hitamnya api. Kata An-Nawawi. Ni pandangan Nawawi pula. Dia kata kobaran nyalaan api yang dikatakan marij itu minar adalah campuran dengan hitamnya api. Maksudnya dah ujung tu dia dah jadi macam kehitam-hitaman. Maka situlah tempat api itulah yang Allah ciptakan golongan jin ini. Kalau kita manusia, kita terbayanglah macam tanah liat, kita pusing-pusing buat bentuk kepala, tangan, kaki, kita bayang macam tu lah. Macam budak-budak main tanah liat kan, itu buat manusia. Tapi kalau jin, hujung api itu sebab dia benda tak nampak, maka daripada situ Allah Ta'ala kun fayakun, maka jadilah yang nama dia di jin itu. Okey. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah, dari Nabi SAW bersabda, malaikat itu diciptakan dari cahaya. Okey, malaikat satu, malaikat diciptakan daripada cahaya. Sebab itu malaikat itu bergerak laju. Kemudian yang kedua, jin diciptakan dari api, jin daripada api. Dan Adam, yang ketiga, Adam diciptakan dari apa yang telah dijelaskan pada anda semua. Maksudnya Adam diciptakan daripada tanah. Dia ada spek tanah dia. Ada 3 jenis makhluk Allah: jin, malaikat dan juga manusia. Okey. Kemudian pengarang dia bawakan tajuk, bila jin ini diciptakan, bila mula dia diciptakan. Tadi dia katakan khalaqna, dan ni dia kata khalaqnahu min qablu, cipta sebelum manusia. Tapi bila sebelum manusia diciptakan? Tak tahu. Jadi apa dia kata? Tak diragukan lagi bahawa penciptaan jin itu lebih dahulu daripada penciptaan manusia. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala sebut, walaqad khalaqnal insana min salsal min hama'in masnun wal jan khalaqnahu min qablu min naris samu. Dia kata, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, yakni Adam, dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Dia kata sol-sol. Kalau kita manusia, Allah ciptakan dari apa? Tanah pula tu jenis tanah liat. Tanah liat yang kering, bukan tanah liat yang basah. Tanah liat yang kering yang berasal daripada lumpur yang berwarna hitam. So lumpur warna hitam itu dikeringkan, kemudian jadi tanah liat. Daripada situlah baru dibentuk. Itu kalau manusia. Kemudian, dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam. So ayat ni nak tunjukkan pada kita, jin itu dicipta sebelum Adam. Khalaqna min qablu, sebelum Nabi Adam, sebelum manusia, dari api yang sangat panas. Ini sebut min naris samu. Nar, api, as-samu yang sangat panas. Maksudnya tadilah kobaran ujung yang warna hitam yang paling panas. Surah Hijr ayat 26 dan 27. Okey. Kemudian kata pengarang, dalam ayat ini dia kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahawa jin itu diciptakan sebelum manusia. Sejumlah ulama, ada dalam kalangan ulama, pandangan para ulama, para pentafsir yang memahami ayat-ayat ini, sejumlah ulama terdahulu meriwayatkan bahawa jin itu diciptakan 2000 tahun sebelum manusia. Sebelum Adam tu diciptakan, 2000 tahun sebelum tu Allah Ta'ala dah ciptakan jin. Jin tu 2000 tahun sebelum manusia. Sebab itu ketika mana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ketika mana Allah Ta'ala bercakap kepada golongan para malaikat, aku
kata Allah nak ciptakan khalifah dekat muka bumi. Maka pada ketika itu penduduk langit berkata, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Mereka dia dah tahu ada makhluk yang buat. Mereka tanya pada Allah, ya Allah, kau nak ciptakan ada makhluk yang nak bergaduh, tumpah darah, buat jahat. Tengok, dah ada satu makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan. Allah Ta'ala kata, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah Ta'ala, aku tahulah apa yang aku nak buat, kamu tak tahu. Gitu Allah Ta'ala kata. Jadi 2000 tahun sebelum manusia ada nama makhluknya jin, kan, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pandangan ulama, pandangan para ulama. Tak ada dalam hadis, tak ada dalam Quran. Ini hanyalah tafsiran riwayat-riwayat yang dibawa. Maka kita boleh berhati, jadi dari mana didapat oleh para ulama ini cerita-cerita sebegini yang mengatakan 2000 tahun sebelum diciptakan manusia. Kalau tak ada dalam Quran, juga tak ada dalam hadis Nabi. Sedangkan benda-benda ghaibiat kita tak tahu dari mana para ulama dia dapat. Jadi boleh jadi ini merupakan riwayat yang diambil daripada riwayat Israiliyat. Dia tak ada dalam Quran, hadis tak ada. Tapi ulama-ulama mungkin Israiliyat ni maksudnya yang mungkin dalam kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, cerita orang terdahulu yang dibawa daripada mulut ke mulut, Bani Israel punya cerita. Jadi riwayat-riwayat ni ada sampai kepada mereka sebab dia orang ni belajar kan. Oh, ada riwayat kitab ni, tapi bukan Quran, bukan hadis. Ada dan kitab ni cerita. Adalah ulama-ulama yang dipercayai, golongan-golongan yang ada kitab terdahulu, ada dalam riwayat mereka 2000 tahun. Maka kalau riwayat begini, kalau Israiliyat, kita dengar boleh. Kalau tidak berlawanan dengan Quran, dengan hadis, kita boleh terima. Kita boleh membenarkan, dia boleh terima. Dia tak merosakkan akidah kita. Dengar, mungkin ya, begitu je tahapnya. Tetapi kalau berlawanan dengan syariat, maka kita kena tolak. Begitu. Dia boleh diterima, boleh ditolak, dan juga boleh didiamkan. 3 hukum bagi riwayat Israiliyat. Akan tetapi pendapat ini tidak memiliki dalil dari kitabullah maupun sunnah. Dia kata pengarang, memang tak ada. Dan Quran dan hadis tak ada. Okey, itu dari sudut bila diciptakan jin. Kita boleh tahu 2000 tahun. Itu hanya riwayat sahaja. Kemudian pengarang dibawakan nama-nama jin. Jin ni dia dah masuk kepada apa pula nama-nama jin ini. Bismillah. Ibnu Abdul Bar mengatakan, seorang ulama, seorang pengkaji, seorang scholar Islam, dia mengatakan bahawa menurut ahli kalam dan ilmu, ahli kalam ni orang yang membicarakan tentang falsafah, itu disebut sebagai ahli kalam, dan juga ilmu, orang yang mengkaji tentang ilmu ini. Ikut pandangan Ibnu Abdul Bar, jin secara bahasa disebut dengan nama-nama sesuai tingkatan masing-masing. Jin ini disebut, dia ada nama dia ni berdasarkan tingkatan dia masing-masing. Ada level dia masing-masing, gitu kan. Ada tingkatan dia. Maksudnya cara nak buat klasifikasi jin ini ikut tingkatan masing-masing. Macam kita sinilah, kita katakan ni grade lah. Kalau kita grade ni, grade 29, ni grade 32, ni S41 kan, ni 44 punya grade, 48, 52, jusa A, jusa B, terus kan. Begitu. Ulama Abdul Bar ni dia bawa ahli falsafah ni pecahkan jin ni dari kategori dia bentuk begitu. Dia kata, apa kata dia? Jika mereka, yang pertama dia kata, jika mereka menyebut jin semata-mata, maksudnya sebut perkataan jin secara umum, mereka mengatakan jinni. Jinni. Dia ada jim nun jin, jim nun ya, jinni. Tu secara umum kalau sebut jin tu jinni. Tu jin. Tu yang pertama. Semua sekali. Kalau kita manusia, kita kan ni manusia. Hadirin hadirat, kan itu kalau manusia dia kata hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, kan, semua orang yang hadir, itu dia kata jinni. Satu. Kemudian yang kedua dia kata,
Jika yang mereka maksudkan adalah jin yang tinggal bersama manusia, ada jenis jin ini, jenis yang duduk dengan manusia. Dia kata mereka menyebut dengan amir. Amir yang bentuk jamaknya ammar. Dia kata amir ataupun ammar. Yang jenis duduk dengan manusia ni dikategorikan nama dia sebagai ammar. Jin, amir ataupun dia kata ammar. Ini yang kedua. So kita tahulah ada jenis jin duduk dengan manusia. Kita duduk saja kat rumah. Satu, ada jenis qarin. Qarin ni yang mendampingi. Qarin yang mendampingi kita. Tapi ada yang memang dia ni duduk dalam kalangan manusia. Macam kita beli kucing kat rumah kan, masing-masing kita ni ada kucing kan. Kucing duduk kat rumah kan, kita keluar dia tak ikut, kita pergi kedai, kita outstation dia tak ikut, tapi jenis duduk dengan manusia, berlemak dengan manusia. Ada jin jenis macam itu, nama dia ammar ataupun amir. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, jika yang dimaksudkan adalah jin yang menampakkan diri kepada anak-anak. Ada jenis jin ni dia suka nyakat budak-budak kan, budak-budak kecil ni dia suka menyakat budak-budak. Mereka menyebut dengan nama arwah. Arwah, roh. Arwah ni roh-roh, tapi istilah yang digunakan oleh sebahagian ulama ahli falsafah, ahli kalam, disebut sebagai arwah. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, dia kata jika yang berbuat jahat, ke jin ni dia ada kategori yang biasa, jin ni ada kategori yang duduk dengan manusia, yang namanya amir, namanya ammar. Jin ni pula dia macam manusia, sebab dia boleh jadi baik, dia boleh jadi jahat, cuma kita tak nampak dia. Banyak yang baik-baik tu, banyak, tak ada masalah sebenarnya. Problem dia yang jahat ni kan. Kemudian ada yang jenis mula dia nakal sikit, jenis kacau budak-budak kan. Dia tak kacau orang tua, kacau budak-budak. Itu arwah, dia kata. Kemudian yang keempat ni boleh kategori naik sikit level dia kan. Ini mungkin jusa, naik kepada jusa dah, dia kata. Jika yang berbuat jahat dan menentang, satu dia buat jahat, kedua dan jadi menentang, disebut sebagai syaitan. Syaitan. Nampak dah, syaitan ni daripada jin rupanya maka dipanggil sebagai syaitan. Jadi syaitan itu minal jin. Syaitan tu salah satu jenis daripada jin kan. Macam kita lah, manusia ni juga ada label-label dia, ataupun kita katakan suku-suku manusia ni ada. Kita ni kalau dalam Quran tu disebut walan tardo angkal yahudu walan nasara. Walan tardo, tidak akan redha orang Yahudi dan juga orang Nasrani kepada orang-orang Islam ni. Mereka ni tidak akan redha, tidak akan berpuas hati. Maka geng jin ni ada yang namanya syaitan. Syaitan ni jenis jahat, macam buat Yahudi tu. Yahudi tu ada yang baik, orang yang Zionis tu kan, yang jahat macam tu. Dia ada nama dia syaitan. Satu. Itu yang keempat. Kemudian dia naik level tinggi lagi, yang kelima, kata pengarang, jika lebih hebat dan lebih kuat, jenis memang menentang bersungguh-sungguh, dia tak ada beri ruang langsung ni, paling tinggi dia kata, mereka disebutnya sebagai ifrit. Ni level paling tinggi, ifrit. Ifrit ni geng jin yang paling ganas sekali. Ni memang Zionis yang tahap otai lah kan. Memang dia tak ada ruang punya tu. So 5 nama jin yang dipecahkan oleh Ibnu Abdul Bar berdasarkan kepada pandangan ulama-ulama falsafah, ulama ahli kalam, ahli ilmu, dipecahkan sedemikian. Itu di sudut nama. Kemudian pengarang dibawakan jenis-jenis pula. Kita tengok dan nampak itu dia level dia begitu. Kemudian kita tengok apa jenis-jenis jin ni bagaimana. Kata pengarang tentang macam-macam jin, jenis-jenis bentuk-bentuk jin ni. Rasulullah SAW bersabda, jin ini ada 3 kelompok. Si kelompok dia ada 3. Satu kelompok terbang. So ada satu jenis jin ni jenis terbang. Kita ni manusia jenis tak terbang. Malaikat ni jenis boleh terbang. Itu beza dengan malaikat, beza dengan manusia. Jin ini satu kelompok yang pertama yang disebut oleh Nabi SAW ialah jenis yang terbang di udara. Dia jenis boleh terbang kat udara, berada di udara. Kelompok, sebab jin ni dia ringan, dia daripada api, lepas tu ujung api tu jenis
terbang dekat udara je. Kalau burung terbang turun, kan? Burung terbang tapi dia balik ke sangkar, duduk kat pokok, balik, kan? Tapi dasarkan hadis ni kita dapat faham satu kelompok Allah Ta'ala ciptakan jin ini jenis terbang dekat udara, kan? Memang dia punya hometown dia tu dekat angin, kan? Dia. Sebab itu kita tengok dalam Quran, bila Allah Ta'ala sebutkan ada jin yang pergi ke pintu-pintu langit nak mencuri berita-berita daripada langit, kemudian dilontar dengan batu. Ada jenis-jenis yang duduk dekat angin, kan? Bukan semua duduk dekat bumi ni. So ada. Itu yang pertama. Satu kelompok terbang di udara. Kemudian satu kelompok berupa ular dan anjing. Ada satu jenis lagi, dia ni daripada kumpulan binatang, nama dia ular yang kita nampak, dan juga daripada anjing. So ada ular dan juga anjing ni sebenarnya adalah jin. Kita nampak, maksudnya ular kita nampak, kan? Jin, anjing juga kita nampak. Kalau tadi dia kata jenis yang pertama ni jenis terbang dekat udara, terbang dekat udara, yang tu kita tak nampak. Yang kedua ni berdasarkan hadis ni Nabi sebut ada, dia berupa ular dan dia juga jin, anjing, ular dan juga anjing. So kita kena berhati-hati kalau jumpa ular. Kalau para ulama disebutkan kalau ular masuk rumah, kita tak pasti adakah betul itu ular ataupun jin, kan? Maka ulama diajar kita kalau ada ular kita kena bercakap dengan ular tu. Biasa kalau kat sini memang ular boleh cakap bahasa Melayu lah, ataupun boleh cakap bahasa Jawa kat sini. Kita kena cakap ular tu, wahai ular, sekiranya kamu ini adalah makhluk Allah yang namanya jin, maka kamu keluarlah daripada rumah aku ini. Ulang 1 kali, 2 kali, 3 kali, ulang 3 kali. Bagi dia masa kejap. Kalau dia buat dono je, itu memang ular betul, bukan jin. Kita boleh bunuh dia, kan? Kalau jin, dia dengar kita cakap tu, dia akan keluar. Tapi kalau dia duduk terus tu, ular tu kita boleh bunuh. Dan pernah berlaku dalam sejarah bahawa ada seorang sahabat dia bunuh ular, yang ular tu sebenarnya jin, yang menyebabkan jin lepas tu golongan jin dia datang pergi nak bergaduh dengan orang tu, bawa kes. Jadi kes, akhirnya kes tu kena buang kes sebab kena bunuh masa dia masuk dalam ular. Jin tu masuk dalam ular, jadi buang kes sebab dia bukan berada pada alam jin betul, dia dah berada pada alam manusia yang zahir, boleh nampak. Pernah berlaku begitu. Maksudnya ular, jin tu dia masuk ke dalam ular tu, dia menjelma. Sebab tu dia katakan yang kedua ni kelompok yang berupa, dia boleh menyerupai, dia menyerupai ular ataupun dia menyerupai jin, kan? Bentuk begitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga kata Nabi SAW dalam hadis ini, dia kata satu kelompok singgah dan berkelana. Ada yang ketiga ni jenis singgah. Singgah ni maksud jenis duduk lah, berumah, ada penempatan, itu jenis singgah. Ada duduk dekat Kampung Meru, kena ada kat Lorong Cempaka, ada kat jalan Paip, kan? Dia ada kelompok jenis duduk setempat. Ada penempatan, ada perkampungan, jin jenis macam tu. Kemudian yang ni ujung ni dia kata berkelana. Ni kelompok yang ketiga. Ada juga jin ni jenis musafir, jenis travel sana, travel sini, ada jin jenis macam tu. Okey. Jenis berkelana. Okey. Tiga kelompok yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini disebut dalam hadis riwayat Tabrani, Al-Hakim, Baihaqi dalam bab Al-Asma wa As-Sifah dengan sanad yang sahih. Okey. Habis itu tiga jenis, jadi jenis jin, kelompok dia. Kemudian pengarang dibawakan kepada kita bahawa dia kata tajuknya tidak ada ruang untuk kita mendustakan alam jin ini. Maksudnya jin ini dengan alam dia kita kena percaya. Sebab kita ada rukun iman, ada percaya, kita kena percaya dengan benda-benda yang gaib.
percaya pada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab. Ada, kita kena percaya kepada benda yang ghaib. Antara benda yang kita tak nampak, jenis jin juga kita tak nampak. Tapi kita bagi orang yang Islam, orang yang beriman, kita percayalah. Tapi dia kata sebahagian manusia ada yang mengingkari secara total, secara keseluruhannya tentang keberadaan jin. Ada manusia ni tak percaya, dia kata jin tak ada lah sebenarnya. Tak ada. Dia kata yang ada ni manusia, jin ni ada. Kelompok manusia yang sedemikian. Tapi kita orang beriman, kita kena percaya dia makhluk memang ada. Okey. Sebahagian kaum musyrikin meyakini bahawa yang dimaksud dengan jin adalah roh bintang-bintang. Ada juga sebahagian orang musyrikin Mekah lah ni, maksud dia orang yang syirik ini, mereka ni meyakini bahawa jin tu sebenarnya adalah roh bintang-bintang. Ini yang katakan apabila kita tak kenal, kita akan assume, kita akan beranggapan kita kena beginilah jin. Itu perlunya kita belajar, kita fahami dengan baik. So bila tak tahu tu yang dia kata roh jin ni ialah roh bintang-bintang. Tengok bintang kat langit, tak boleh nak pergi kat langit, tak tahu tentang bintang, so dia mula buat jangkaan, sangkaan yang dicipta. Sangka begini, jin tu adalah, dia kata, roh bintang-bintang. Itu disebut dalam Majmu' al-Fatawa, kata. Kemudian kata pengarang, sementara itu sekelompok ahli falsafah, ini ahli falsafah pula, sekelompok ahli falsafah meyakini bahawa yang dimaksud dengan jin adalah kecenderungan buruk dan kekuatan jahat dalam jiwa manusia. Sedangkan tu dia bawakan jin. Jin yang dimaksud dengan jin adalah kecenderungan buruk satu, dan kekuatan jahat yang ada dalam jiwa manusia. Maksudnya kita ni manusia, dalam diri kita ni bila kita ada nak buat benda-benda jahat, itu jin. Ini ahli falsafah punya pendekatan. Ahli falsafah ni orang falsafi lah, dia mula khayal gitu, khayalnya falsafah. Maksudnya dia tidak merujuk kepada Quran, tidak merujuk kepada hadis, tapi ahli falsafah berfalsafi je, falsafah dengan cara dia berfikir. Dia kata jin ni adalah kecenderungan buruk dalam diri manusia. Bila kita buat benda-benda buruk, itu adalah jin. Kemudian kekuatan jahat dalam diri kita, ada benda jahat yang kita buat, itu juga jin dalam jiwa manusia. Jadi dikaitkan manusia ni bila jadi buruk, jadi jahat, itu jin. Total dia ambil itu. Okey. Kemudian sedangkan yang dimasukkan dengan malaikat ni mengikut ahli falsafah adalah kecenderungan baik dalam diri manusia. Manakala kita ni manusia, kalau buat benda-benda baik, begini, kita buat taat, datang subuh, jemaah, dengar kuliah agama, solat, sedekah, puasa, itu adalah malaikat. Kecenderungan itu, kecenderungan yang baik. Ini pandangan ahli falsafah. So kita kenal, sekarang ni kita nak pegang yang mana? Kita mesti pegang kepada Quran, sunnah Nabi. Kemudian mungkin ada pandangan-pandangan ulama yang boleh dipertimbangkan, yang berbentuk Israiliyat, yang tidak merosakkan akidah kita. Kemudian kita faham ini, ada. Kita tengok bagaimana pengarang ni dibawa umat-umat terdahulu ni, mereka pun tersasar dalam memahami apakah itu nama makhluk jin. Okey. Dah isyraq waktu isyraq. Okey, kita habiskan ni sikit lagi 2 perenggan. Okey, adapun kelompok ilmuwan moden berpendapat bahawa jin adalah sejumlah virus. Ni juga jenis ilmuwan moden zaman kita ni, jenis orang yang belajar terlebih pandai ini kan, dia kata dia memberi pendapat bahawa jin adalah sejumlah virus ataupun jenis mikroorganisme, benda tak nampak, jenis virus tak nampak. Itu yang katakan, ada orang kata COVID-19 tu jin kan, dia masuk, dia pergi ke situ, corner ke situ, dia kata virus dan juga jenis mikroorganisme, benda kecil tak nampak, kuman yang berhasil ditemukan oleh ilmu moden. Ada yang berpendapat gitu. Kemudian pengarang dia bawakan kalam daripada Dr. Muhammad Al-Bahi dalam menafsirkan surah Al-Jin.
Dia kata berpendapat bahawa yang dimaksudkan jin adalah malaikat satu. Jadi menurutnya jin dan malaikat merupakan satu alam dan tidak ada perbezaan. Ini mengikut pandangan Muhammad Al-Bahri. Dia kata jin dan juga malaikat itu berada pada satu alam. Dia tidak ada perbezaan. Ini dalam dia mensyarahkan, memberikan pandangan tentang surah jin. Salah satu dalil yang ia gunakan adalah bahawa para malaikat itu tidak terlihat oleh manusia. Itu tadi saya sebutkan pada awal, datangnya ayat Quran mengatakan innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Namanya jin, dia nampak kita tak nampak dia. Bila kita tak nampak dia, bukan dia je kita tak nampak, malaikat pun kita tak nampak. Kita mula assume, mula buat jangka ni begini. Maka datangnya pandangan-pandangan para ulama, para pekaji. Dia kata okey, jadi jin dengan malaikat satu alam. Itu. Sedangkan benda itu tidak jelas. Okey. Hanya saja ia mengelompokkan ke dalam golongan jin. Maksudnya malaikat dan jin itu letak satu kelompok yang manusia tak nampak. Tapi hakikatnya mereka itu alam yang berbeza. Setiap makhluk yang tidak nampak di alam manusia dalam keimanan dan kekufuran, kebaikan dan keburukan. Ini tafsir surah Al-Jin, surah 8 oleh Dr. Muhammad Al-Bahri. Jadi dikategorikan manusia kita tak nampak, jin dan juga malaikat itu letak satu kategori. Dari sudut apa dia kata? Dari sudut kita nak mengimani, percaya, kepercayaan itu. Okey, habis tajuk tu. Saya rasa kita berhenti kat situ dulu. Tidak ada dalil ini. Menarik lagi sebenarnya kalau kita nak bahaskan tajuk bentuk-bentuk jin, melihat jin, berkawan dengan jin. InsyaAllah kalau ada ruang-ruang kesempatan yang akan datang nanti kita huraikan lagi yang tajuk-tajuk yang menarik. Jadi kalau malaikat tu depan ni kita macam agak common sikit, cuma bila kita bahas ini kita boleh buat compare tu sekali jalan. Kita nampak manusia, jin dan juga malaikat. Jadi moga-moga ada manfaat untuk kita mengenali sedikit sebanyak makhluk Allah yang namanya jin ini. Saya rasa setakat itu untuk pagi ini. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahum fina wa la ma'ana wa la man yattabi'una syaqiyya ولا مترودا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.